Seterusnya kita tengok kepada DSKP Pendidikan Islam tahun 4 dalam bidang akidah. Slide seterusnya. Okey, bagi tahun 4 dalam bidang akidah ini, standard kandungannya adalah meyakini konsep nama Allah Al-Azim dan Al-Hamid serta mengaplikasikannya dalam kehidupan secara beradab dan istiqamah. Standard pembelajaran, murid dapat menyatakan pengertian nama Allah Al-Azim dan Al-Hamid. Murid juga dapat menerangkan hukum beriman dengan nama Allah Al-Azim dan Al-Hamid berdasarkan dalil nakli serta terjemahannya. Murid juga dapat menganalisis kepentingan beriman dengan nama Allah Al-Azim dan Al-Hamid serta murid boleh membuktikan keimanan terhadap nama Allah Al-Azim dan Al-Hamid melalui tindakan. Dan murid juga dapat mengagumi kebesaran Allah dan mensyukuri nikmatnya dalam kehidupan secara beradab dan istiqamah. Dalam buku teks, penerangan ini adalah di bawah tajuk Agung dan Mulianya Tuhanku. Maksudnya, Al-Azim ni bermakna agung dan Al-Hamid ni mulia ataupun terpuji. Dan tindakan yang boleh diambil oleh guru dalam menerangkan topik berkenaan ialah guru boleh menjelaskan konsep nama Allah Al-Azim dan Al-Hamid dengan mengemukakan pelbagai contoh. Guru juga boleh membimbing murid membaca dalil nakli dan maksud dengan betul, serta guru boleh meminta murid membincangkan tanda keagungan Allah pada tubuh badan manusia. Serta guru juga boleh meminta sumbangsaran kepentingan beriman dengan nama Allah Al-Azim dan Al-Hamid dalam membentuk peribadi mulia. Dan terakhir, guru boleh jelaskan cara mengagungkan dan mensyukuri nikmat Allah kepada murid. Dan pentaksiran yang digunakan adalah berbentuk ujian dan juga amali lisan. Kalau amali lisan ni guru boleh mendengar murid membaca dalil nakli dengan betul dan bertajwid. Dan kalau ujian ni guru boleh meminta murid menyenaraikan bukti-bukti keimanan kepada nama Allah Al-Azim dan juga Al-Hamid. Dan kemahiran berfikir aras tinggi yang digunakan adalah menganalisis, mengaplikasi serta menilai. Menilai ni guru boleh menilai sejauh mana kerja buat murid tu berkenaan tajuk yang diberikan ataupun berkaitan aktiviti-aktiviti yang dijalankan. Seterusnya, 3.2, guru boleh standard kandungan adalah meyakini konsep beriman kepada Rasul dan mengaplikasikannya dalam kehidupan secara beradab dan istiqamah. Dalam buku teks, dia di bawah tajuk Utusan yang Mulia, yang mudah difahamilah oleh murid. Bagi penerangan ini adalah Utusan yang Mulia. Standard pembelajaran, murid dapat menyatakan pengertian Nabi dan Rasul. Murid dapat menerangkan hukum beriman dengan Rasul berdasarkan dalil nakli serta terjemahannya. Murid juga dapat menyenaraikan 25 nama Rasul serta menjelaskan peranan Rasul. Murid juga dapat menganalisis kepentingan beriman kepada Rasul serta membuktikan keimanan kepada Rasul melalui tindakan. Murid juga dapat menjadikan Rasulullah sebagai ikutan dalam kehidupan secara beradab dan istiqamah. Dan tindakan yang boleh diambil oleh guru ialah guru boleh meminta murid membanding beza ciri-ciri antara Nabi dan Rasul. Guru juga boleh membimbing murid membaca dalil nakli dengan betul, membimbing murid menyebut nama-nama Nabi dengan betul, serta guru boleh kaitkan peranan dan kepentingan beriman kepada Rasul. Dan guru juga boleh meminta murid membuat senarai semak amalan yang menjadi bukti keimanan kepada Rasul. Dan guru juga boleh menggalakkan murid menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan. Dan pentaksiran yang digunakan adalah ujian dan juga amali lisan. Kalau ujian ni macam tadilah, guru boleh meminta murid membanding beza ciri Nabi dan juga Rasul. Dan kalau amali lisan, guru boleh mendengar bacaan dalil nakli murid. Kemahiran berfikir aras tinggi yang digunakan, menganalisis, mengaplikasi serta menilai. Menganalisis tu
ataupun yang mengaplikasi ni menggalakkan murid itu mengikut akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jadikan Rasulullah ni sebagai teladan. Itulah antara mengaplikasi. Okay. Seterusnya 3.3 standard kandungan ialah merumus kepentingan mempertahankan akidah daripada kufur dalam kehidupan secara beradab dan istiqamah. Ni di bawah tajuk kufur. Dan standard pembelajaran, murid dapat menyatakan maksud kufur, murid dapat menerangkan hukum kufur berdasarkan dalil nakli serta terjemahannya, dan murid juga dapat menjelaskan bahagian-bahagian kufur dan perkara-perkara yang boleh menyebabkannya. Seterusnya, murid juga dapat menganalisis kesan kufur dalam kehidupan. Murid juga dapat merumus tindakan menjauhi kufur serta mengelakkan perbuatan yang boleh membawa kepada kufur dalam kehidupan secara beradab dan istiqamah. Dan tindakan yang boleh dilakukan oleh guru dalam menerangkan topik ini ialah guru boleh menjelaskan maksud kufur dan bahagian-bahagiannya. Guru boleh bimbing murid membaca dalil nakli dan maksudnya dengan betul. Guru juga boleh mengenal pasti kesan kufur dalam kehidupan. Menyuruh murid mengenal pasti kesan kufur dalam kehidupan. Dan guru juga boleh mengadakan perbincangan dengan murid cara untuk mengelak daripada kufur, serta guru boleh meminta murid membuat senarai semak tindakan menjauhi kufur. Dan aktiviti-aktiviti yang dilakukan oleh guru ini adalah merupakan pentaksiran yang berbentuk ujian dan juga amali lisan. Dan kemahiran berfikir aras tinggi yang digunakan samalah menganalisis, mengaplikasi serta menilai. Seterusnya, standard kandungan iaitu merumus kepentingan mempertahankan akidah daripada nifak secara beradab dan istiqamah. Dan tajuknya dalam buku teks adalah nifak. Okay. Standard pembelajaran, murid dapat menyatakan maksud nifak, murid dapat menerangkan hukum nifak berdasarkan dalil nakli serta terjemahannya. Murid juga dapat menjelaskan bahagian-bahagian nifak dan perkara-perkara yang boleh menyebabkannya. Murid boleh menganalisis kesan nifak dalam kehidupan serta murid dapat merumus tindakan menjauhi nifak. Murid dapat mengelakkan perbuatan nifak dalam kehidupan secara beradab dan istiqamah. Dan nota guru pula, guru boleh menerangkan maksud nifak dan hukumnya. Guru boleh membimbing murid membaca dalil nakli dengan betul. Guru juga boleh membincangkan bahagian-bahagian nifak dan perkara yang mendorong kepada nifak. Guru boleh membimbing murid berbincang tentang kesan nifak dalam kehidupan serta guru boleh menyuruh murid itu mengenal pasti tindakan menjauhi dan mengelakkan nifak dalam kehidupan daripada teks yang diberikan. Serta guru juga boleh tegaskan kepada murid agar sentiasa menjauhi ciri-ciri nifak. Dan ujian pentaksiran yang digunakan adalah berbentuk ujian dan juga amali lisan. Kalau amali lisan ni, samalah guru boleh mendengar bacaan dalil nakli murid serta kalau ujian pula guru boleh menyuruh murid ni menyenaraikan tindakan yang perlu dilakukan untuk menjauhi nifak. Dan kemahiran berfikir berbentuk menganalisis, mengaplikasi dan menilai. Seterusnya, bidang sirah bagi pendidikan Islam tahun 4 ialah standard kandungannya merumus iktibar penerimaan masyarakat Yathrib terhadap dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perjanjian Aqabah pertama dan perjanjian Aqabah kedua secara beradab dan istiqamah. Dan standard pembelajaran apa yang murid dapat daripada topik janji setia penduduk Yathrib ni ialah menyatakan latar belakang masyarakat Yathrib sehingga termeterai perjanjian Aqabah pertama dan kedua. Murid juga dapat menjelaskan isi perjanjian Aqabah pertama dan perjanjian Aqabah kedua. Murid dapat menganalisis kepentingan perjanjian Aqabah pertama dan kedua. Murid juga dapat merumus
iktibar daripada penerimaan masyarakat Yathrib tu terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW melalui perjanjian Aqabah pertama dan kedua, serta murid juga dapat mematuhi peraturan yang telah ditetapkan demi kesejahteraan hidup. Dan tindakan yang boleh diambil oleh guru dalam menyampaikan topik tersebut ialah guru boleh menjelaskan latar belakang masyarakat Yathrib. Guru boleh membimbing murid menganalisis isi perjanjian Aqabah pertama dan juga kedua. Guru boleh kaitkan isi perjanjian Aqabah pertama dengan isu semasa. Serta guru boleh menjelaskan kepentingan perjanjian Aqabah pertama dan kedua. Dan guru menyuruh murid menghayati iktibar penerimaan masyarakat Yathrib terhadap dakwah Nabi. Dan pentaksiran berbentuk ujian, guru boleh membimbing murid itu mendapatkan ujian berkenaan menyenaraikan perjanjian Aqabah pertama dan juga perjanjian Aqabah kedua, dan amali lisan, guru boleh mendengar kisah-kisah yang disampaikan oleh murid berkaitan topik tersebut. Kemahiran berfikir aras tinggi yang digunakan adalah mengaplikasi, menganalisis dan menilai. Seterusnya, standard kandungan 5.2 merumus iktibar keunggulan sifat fatonah Nabi Muhammad SAW secara beradab dan istiqamah. Dan dalam buku teks ni di bawah tajuk kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW. Dan daripada topik tersebut, standard pembelajaran yang yang murid perolehi ialah dapat menyatakan maksud sifat fatonah Nabi Muhammad SAW. Murid dapat menjelaskan keunggulan sifat fatonah Nabi Muhammad SAW melalui kisah kehidupan baginda. Dan murid dapat mengaplikasikan tindakan Nabi Muhammad SAW yang bersifat fatonah dalam kehidupan harian sebagai bukti kecintaan kepada baginda. Serta murid juga dapat merumus tindakan Nabi Muhammad SAW yang bersifat fatonah dan mengamalkannya. Serta murid dapat mengaplikasikan sifat bijaksana Nabi itu dalam setiap tindakan secara beradab dan istiqamah. Dan nota guru pula, guru boleh menerangkan maksud sifat fatonah. Guru boleh galakkan murid mencari kisah-kisah kebijaksanaan para rasul. Guru boleh meminta murid menganalisis kebijaksanaan dalam kisah-kisah tersebut. Dan guru juga boleh meminta murid ni menghasilkan senarai semak berdasarkan tindakan yang perlu dilakukan untuk meneladani sifat fatonah Nabi. Dan guru juga boleh mengingatkan kepada murid supaya menggunakan kebijaksanaan dalam menjalankan tugasan. Dan pentaksiran yang digunakan berbentuk ujian serta amali lisan. Ujian ni seperti guru meminta murid menyenaraikan senarai semak lah berdasarkan tindakan bagaimana murid dapat meneladani sifat fatonah Nabi ni. Dan kemahiran berfikir aras tinggi yang digunakan, menganalisis, mengaplikasi dan menilai. Mengaplikasi ni, murid dapat mengaplikasi kebijaksanaan Nabi itu dalam setiap tugasan yang dilakukan. Seterusnya, standard kandungan bagi 5.3, ia merumus iktibar dan meneladani kepribadian Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah secara beradab dan istiqamah. Dan ni di bawah tajuk dakwah Nabi Muhammad SAW. Standard pembelajaran yang murid dapat daripada topik ini ialah murid dapat menyatakan maksud dakwah. Murid dapat menjelaskan cara Nabi Muhammad SAW berdakwah. Serta murid dapat menghuraikan penentangan terhadap Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah. Dan murid dapat mengaplikasi kepribadian Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah dan menghadapi penentangan. Murid juga dapat merumus kepribadian Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah dan mengamalkannya. Serta murid dapat mencontohi kepribadian dan tindakan Rasulullah SAW dalam berdakwah secara beradab dan beristiqamah. Tindakan yang boleh diambil oleh guru dalam menerangkan topik ini ialah guru boleh menjelaskan maksud dakwah kepada murid.
Guru boleh meminta murid itu menyenaraikan cara Nabi Muhammad SAW berdakwah. Guru boleh membimbing murid memahami bentuk penentangan kepada dakwah Nabi Muhammad SAW. Guru juga boleh berikan contoh-contoh orang yang menentang Nabi seperti Abu Jahal. Guru boleh meminta murid membuat sumbansaran tentang tindakan yang dilakukan untuk mengaplikasikan akhlak Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi tentangan kaum Quraisy, dan guru boleh tegaskan kepada murid bahawa dakwah ialah kewajipan setiap Muslim. Dan yang terakhir, guru juga boleh menasihati murid mencontohi kepribadian Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Dan pentaksiran yang digunakan berbentuk ujian serta amali lisan. Dan kalau amali lisan ni, guru boleh meminta murid berkongsi kisah-kisah kepribadian Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah dan penentangan, bagaimana Nabi menghadapi penentangan dalam berdakwah. Kemahiran berfikir aras tinggi yang digunakan berbentuk menganalisis, mengaplikasi dan menilai. Itu sahaja daripada saya. Saya seterusnya serahkan kepada Ain Ayuni. Okey, baiklah, sekarang saya akan sambung dengan DSKP Pendidikan Islam tahun 5. Pertama sekali kita akan lihat dulu untuk tajuk akidah. Okey, untuk standard kandungan tahun 5 ni 3.1 dalam bidang akidah ni meyakini dan membuktikan konsep asas Allah bersifat iradah. Okey, dari situ standard pembelajarannya murid dapat menerangkan maksud meyakini Allah bersifat iradah. Pertama sekali murid mesti dapat menerangkan maksud kan. Dan yang ketiga 1.2 menjelaskan dalil nakli dan akli Allah bersifat iradah. 3.1.3 menghubung kaitkan kesan meyakini Allah bersifat iradah dalam kehidupan seharian. Dan 3.1.4 menganalisis akibat tidak meyakini Allah bersifat iradah. Okey, dan 3.1.5 membuktikan keyakinan terhadap Allah bersifat iradah dengan sentiasa meredai ketentuannya. Okey, dari sini kita dapat tahu yang iradah ni adalah salah satu daripada sifat Allah, iaitu Allah berkehendak. Okey, jadi dari sini pertama sekali murid mestilah dapat tahu cara untuk menerangkan maksud iradah tu. Yang kedua, mestilah dapat menjelaskan dalil nakli dan juga dalil akli berkenaan dengan sifat ni. Dan murid juga mesti dapat menghubung kaitkan kesan antara meyakini Allah ni dengan sifat iradah tu dalam kehidupan seharian mereka. Dan seterusnya mereka dapat menganalisis dan membuktikan keyakinan terhadap Allah. Okay, sekarang kita akan lihat nota guru untuk topik ni. Yang pertama sekali, guru menjelaskan maksud meyakini Allah bersifat iradah. Okay, macam saya cakap tadi lah. Pertama sekali, murid mesti mengetahui kan. Murid tu mesti dapat mengetahui yang Allah, maksud Allah bersifat iradah ni. Jadi, pertama sekali guru mesti menjelaskan maksud tu. Dan yang kedua, guru membacakan dan menerangkan dalil nakli dan akli Allah bersifat iradah. Dan yang ketiga, guru menghubung kaitkan kesan meyakini Allah bersifat iradah melalui perbincangan. Dan yang keempat, membuat aktiviti penyelesaian masalah terhadap kesan meyakini Allah bersifat iradah. Dan kaedah pentaksiran yang dapat kita gunakan untuk topik ni adalah melalui amali lisan, iaitu melalui perbincangan tadi kan. Dan juga ujian. Ujian ni dalam bentuk ujian formatif, iaitu ujian yang dinilai berdasarkan subtopik. Dan kemahiran berfikir aras tinggi yang diaplikasikan dalam topik ni adalah menganalisis, mengaplikasi dan juga menilai. Seterusnya, okay, seperti 3.1 tadi, 3.2 ni juga adalah dalam bidang akidah, bawah subtopik sifat-sifat Allah. Dan untuk 3.2 ini adalah meyakini dan membuktikan konsep asas Allah bersifat ilmu, iaitu Allah berilmu atau Allah mengetahui. Okey, melalui standard pembelajaran, murid dapat 3.2.1 menerangkan maksud meyakini Allah bersifat ilmu.
3.2.2 menjelaskan dari nakli dan akli Allah bersifat ilmu. 3.2.3 menghubung kaitkan kesan meyakini Allah bersifat ilmu dalam kehidupan seharian. Dan 3.2.4 menganalisis akibat tidak meyakini Allah bersifat ilmu. Dan 3.2.5 membuktikan keyakinan diri terhadap Allah bersifat ilmu dengan sentiasa menjaga 3 hal. Okey, dan apa nota guru yang dapat guru laksanakan dalam satu topik ni sama juga dengan satu topik yang sebelum tadi, iaitu Allah bersifat iradah. Okey, ni guru dapat menjelaskan maksud meyakini Allah bersifat ilmu. Guru membacakan dan menerangkan dalil nakli dan akli Allah bersifat ilmu. Guru menghubung kaitkan kesan meyakini Allah bersifat ilmu melalui perbincangan, dan guru juga membuat aktiviti penyelesaian masalah terhadap kesan meyakini Allah bersifat ilmu. Dan ujian ketaksiran yang dapat kita laksanakan juga adalah melalui ujian, iaitu ujian formatif dan amali lisan melalui perbincangan. Kemahiran berfikir aras tinggi adalah menganalisis, mengaplikasi dan juga menilai. Seterusnya. Okey, 3.3 juga bukan dalam sifat-sifat Allah, iaitu meyakini dan membuktikan konsep asas Allah bersifat hayat, iaitu Allah hidup. Melalui standard pembelajaran, murid dapat 3.3.1 menerangkan maksud meyakini Allah bersifat hayat. 3.3.2 menjelaskan dalil nakli dan juga dalil akli Allah bersifat hayat. Dan 3.3.3 menghubung kaitkan kesan meyakini Allah bersifat hayat dalam kehidupan seharian. Dan untuk 3.3.4 dapat menganalisis akibat tidak meyakini Allah bersifat hayat. Dan dalam 3.3.5 murid mestilah dapat membuktikan keyakinan diri terhadap Allah bersifat hayat dengan berusaha menjalani kehidupan yang diredai oleh Allah. Okey, daripada sini kita dapat sebagai guru ni dapat menjalankan berbagai jenis aktiviti, antaranya adalah dengan sama je dengan yang sebelum ni, iaitu menjelaskan maksud meyakini Allah bersifat hayat agar murid ni lebih mengetahui terlebih dahulu maksud Allah bersifat dengan hayat tu. Dan seterusnya, guru membacakan dan menerangkan dalil nakli dan akli Allah bersifat dengan hayat. Okey, kenapa? Daripada tadi kan, 31, 32, 33. Kenapa asyik kena membacakan dan menerangkan dalil nakli dan akli? Sebab dalil akli dan nakli ni penting untuk kita nak sebagai umat Islam, sebab kalau kita nak buat sesuatu tu mesti ada rujukan. Jadi kalau kita tak tahu apakah dalil nakli dan akli tu, maksudnya kita ni sekadar taklid secara membuta. Setelah. Dan seterusnya guru mengkaitkan kesan meyakini Allah bersifat hayat melalui perbincangan, dan guru membuat aktiviti penyelesaian masalah terhadap kesan meyakini Allah bersifat hayat. Okey, pentaksiran yang dapat dijalankan adalah ujian melalui ujian formatif dan juga amali lisan, iaitu melalui perbincangan. Dan kemahiran berfikir aras tinggi adalah menganalisis, mengaplikasi dan juga menilai. Okey, untuk 3.4 ni lain sikit sebab pasal 3.4 dan 3.5 adalah berkenaan dengan nama-nama Allah, iaitu untuk 3.4 memahami, meyakini dan mengaplikasi konsep asas nama Allah As-Sabur. Okay, kalau kat sini saya boleh buka slide selepas. Nak baca sekali je. Okay, 3.4 tadi Allah, nama-nama Allah As-Sabur. Dan untuk 3.5 ni adalah nama Allah Al-Muntaqi, iaitu standard pembelajarannya sama, iaitu pertama sekali 3.5.1 mesti dapat menyatakan pengertian bagi nama-nama Allah itu, iaitu nama Allah As-Sabur dan juga nama Allah Al-Muntaqi. Dan 3.5.2 menyatakan dalil nakli dan akli serta ertinya. 3.5.3 pula menganalisis kesan meyakini nama Allah Al-Muntaqi itu, yang Al-Muntaqi dan As-Sabur yang boleh mempengaruhi tindakan manusia. Dan 3.5.4 menganalisis kelebihan orang yang bertaubat
Yang ni lebih fokus pada Al-Muttaqin lah, untuk nama-nama Allah Al-Muttaqin ni. Dan 3.5.5 merumuskan maksud meyakini Allah Al-Muttaqin, dan 3.5.6 membuktikan keyakinan diri tentang nama Allah Al-Muttaqin dengan segera bertaubat. Yang ni lebih fokus pada Al-Muttaqin. Tapi kalau untuk yang 3.5.1 dan 3.5.2 dan 3.5.3 ni adalah sama dengan untuk 3.4 punya subtopik. Macam tu. Okey, dan nota guru ni maaf saya ada typo. Guru menjelaskan maksud meyakini nama Allah As-Sabur dan juga Al-Muttaqin. Sebab saya tengah cakap pasal dua ni. Guru membacakan dan menerangkan dalil naqli dan akli bagi nama Allah As-Sabur dan juga Al-Muttaqin. Guru menghubung kaitkan kesan meyakini nama Allah As-Sabur dan Al-Muttaqin melalui perbincangan. Dan guru juga membuat aktiviti penyelesaian masalah terhadap kesan meyakini nama Allah As-Sabur. Lepas tu, seterusnya aktiviti pentaksiran yang dapat dijalankan adalah melalui ujian, iaitu ujian formatif selepas topik kan. Contoh lepas habis topik berkenaan nama-nama Allah ni, kita boleh sekalikan 3.4 dan juga 3.5, iaitu berkenaan dengan nama-nama Allah. Dan 3.1 dan topik 3.2 berkenaan dengan sifat-sifat Allah. Manakala untuk ujian untuk amali lisan ni pula, kita tengoklah melalui aktiviti perbincangan pelajaran tadi, ataupun kita juga boleh menilai amali lisan ni melalui hafalan murid berkenaan dari naqli dan juga dari akli tadi. Dan kemahiran fikir aras tinggi untuk subtopik ini adalah menganalisis, mengaplikasi dan menilai. Terusnya, 3.6 ni memahami, meyakini dan mengaplikasi konsep asas dosa kecil dan juga dosa besar. Maksudnya dalam topik ni kalau boleh, ni secara umum lah, kalau boleh kita nak belajar ni dapat membezakanlah di antara apakah dosa kecil ni dan juga apakah dosa besar. Kalau kita tengok standard pembelajaran, murid dapat 3.6.1 menyatakan pengertian dosa kecil dan juga dosa besar. Maksud apakah dosa kecil itu dan apakah dosa besar. Dan untuk 3.6.2 menyatakan dalil naqli dan akli serta artinya. 3.6.3 menjelaskan contoh-contoh dan balasannya berdasarkan sumber hukum syarak. Kalau kat sini kita tahu dosa kecil ada contoh-contohnya, kalau dosa besar ada contoh-contohnya. Jadi melalui pembelajaran topik ni, kita nak belajar ni dapat menjelaskan contoh-contoh tu beserta dengan balasannya mengikut hukum yang telah ditetapkan oleh syarak. Dan untuk 3.6.4 menghuraikan cara menjauhi dosa kecil dan juga dosa besar. Dan 3.6.5 menganalisis faedah orang yang menjauhi dosa kecil dan dosa besar. Maksudnya apakah kelebihan yang akan diperolehi oleh orang yang menjauhi daripada, orang yang mengelak daripada melakukan dosa kecil dan dosa besar ni. Jadi kita nak belajar ni dapat menganalisis apakah kelebihan mereka tu. Dan untuk 3.6.6 memperbanyakkan istighfar dan bertaubat. Sebab ni istighfar dan bertaubat tu adalah salah satu cara untuk kita menghapuskan dosa-dosa kecil dan juga dosa-dosa besar. Dan untuk kata guru pula, dalam subtopik ni guru boleh menerangkan pengertian dan contoh dosa kecil dan dosa besar. Ini untuk kita bagi pelajar lebih faham lah apakah dosa kecil dan dosa besar tu. Guru menjelaskan dalil, naqli dan hukum balasan dosa kecil dan dosa besar. Guru juga boleh menceritakan kisah tertentu untuk pelajar klasifikasikan sebagai dosa kecil atau dosa besar. Maksudnya guru boleh cipta satu situasi ataupun kita bagi kat sini simulasi. Boleh buat satu untuk simulasi dan kita nak belajar tu sebenarnya yang beritahu. Ini tergolong dengan dosa kecil ataupun dosa besar. Itu. Dan seterusnya menceritakan faedah orang yang menjauhi dosa kecil dan dosa besar. Dan akhir sekali menggalakkan pelajar istighfar dengan nyanyian pada permulaan. Jadi ini adalah salah satu aktiviti menarik sebelum mula kelas tu. Guru boleh gunakan kaedah ni. Okey murid-murid, sebelum kita mula kelas, apa kata kita istighfar dulu 3 kali. Macam tu.
baru nanti murid-murid akan lebih semangat untuk meneruskan sesi pembelajaran. Ataupun yang ini kita boleh kata sebagai set induksi. Set induksi menarik sebelum kita memulakan sesi pembelajaran. Dan untuk kontak sekiranya adalah sama seperti yang sebelum-sebelum ini, iaitu ujian dan juga amalan lisan. Dan kemahiran berfikir aras tinggi pula adalah melalui menilai, mengaplikasi dan menganalisis. Okey, sekarang untuk DSKP Pendidikan Islam tahun 5 ini, kita akan masuk kepada subtopik sirah. Subtopik sirah ni adalah topik yang kelima. Okey, kalau kita tengok dalam standard kandungan 5.1, dari segi sirah ni kita hendak merumus iktibar daripada peristiwa hijrah Rasulullah SAW ke Madinah serta mengamalkannya secara beradab dan istiqamah. Okey, ni adalah dalam untuk tahun 5 ni kita akan start dengan kisah hijrah Rasulullah ke Madinah. Okey, melalui standard pembelajaran murid dapat 5.1.1 menerangkan pengertian hijrah. Okay, apakah maksud hijrah ni sebenarnya? Sebab sebenarnya ni pertama kali pelajar akan diperkenalkan dengan perkataan hijrah. Sebab yang sebelum-sebelum ni sebelum ni ada hijrah ke Habsyah. Ni adalah kali kedua, iaitu menerangkan pengertian hijrah. Hijrah ke Madinah pula. Okay, untuk 5.1.2 menerangkan sebab yang mendorong hijrah ke Madinah. Jadi setiap hijrah tu ada tujuan yang tertentu. Jadi dalam subtopik ni kita nak pelajar ni dapat nyatakan apakah sebab-sebabnya berlakunya hijrah ke Madinah ni. Dan untuk 5.1.3 menjelaskan peristiwa penting selepas Rasulullah SAW menerima perintah hijrah ke Madinah. Dan 5.1.4 menganalisis kepentingan peristiwa hijrah ke Madinah. Okay, ini adalah untuk pelajar ni dapat tahu apakah kesan peristiwa hijrah ke Madinah ni dengan kehidupan kita pada masa kini. Sebenarnya dia ada bagi input juga. Jadi kita nak pelajar ni dapat menganalisis dan juga sama dengan 5.1.5 tu merumus iktibar. Dan pelajar ni juga selain daripada menganalisis dapat merumus iktibar ataupun pengajaran yang dapat kita perolehi daripada peristiwa hijrah ni. Dan untuk 5.1.6 pula menjadikan Rasulullah sebagai contoh dan melakukan perubahan secara beradab dan istiqamah. Sebabkan hijrah ni adalah satu detik permulaan. Jadi dari hijrah ni lah kita nak pelajar ni dapat menjadikan Rasulullah tu sebagai contoh teladan mereka. Dan apakah yang dapat dilaksanakan oleh guru dalam aktiviti ni adalah topik ini adalah pertama, guru memberi penerangan mengenai peristiwa hijrah ke Madinah. Yang kedua, memperdengarkan dan menyanyikan lagu Ma'al Hijrah. Itu lagu yang sangat famous. Memang setiap kali Ma'al Hijrah kita akan dengar lagu tu. Okay, seterusnya bersoal jawab dengan murid mengenai peristiwa hijrah. Yang kita boleh adakan kuis ataupun soal jawab secara santai dalam kelas. Dan seterusnya perbincangan kumpulan dengan bimbingan guru untuk memperolehi iktibar dan Rasulullah sebagai contoh dalam melakukan perubahan secara beradab dan beristiqamah. Dan akhir sekali, kumpulan membentangkan di hadapan kelas. Pentaksiran untuk subtopik ini adalah melalui amali dan juga ujian. Kemahiran berfikir aras tinggi pula adalah mengaplikasi, menganalisis dan juga menilai. Okay, sekarang standard kandungan untuk 5.2 merumus iktibar daripada keunggulan sifat itqan Nabi Muhammad SAW untuk diamalkan secara beradab dan istiqamah. Terutama sekali dalam standard pelajaran ni apa yang kita nak murid dapat menyatakan maksud sifat itqan Nabi Muhammad SAW. Apakah yang dimaksudkan dengan sifat itqan itu? Jadi untuk 5.2.2 pula menjelaskan keunggulan sifat itqan Nabi Muhammad SAW melalui kisah kehidupan baginda. Okay, pada tahu dah sifat itqan tu apa? Bila kita dah tahu itqan tu apa, jadi kita nak tahu apakah contoh-contoh ataupun kalau kita tengok kisah, kita boleh bagi contoh kisah tu dengan sifat itqan yang dimiliki oleh Rasulullah tu. Dan untuk 5.2.3 pula mengaplikasikan tindakan Nabi Muhammad SAW yang bersifat itqan sebagai bukti kecintaan kepada baginda dalam kehidupan seharian. Salah satunya adalah
Macam kita selalu belajar menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Okay, untuk 52.4 pula, merumus iktibar daripada tindakan Nabi Muhammad SAW yang bersifat itqan dan mengamalkannya. Misal, kita ambil pengajaran dari situ dan kita juga boleh mengaplikasikan sifat-sifat tu ke dalam kehidupan seharian kita. Dan untuk akhir sekali, 52.5, bersungguh-sungguh menyempurnakan tanggungjawab dalam kehidupan secara beradab dan beristiqamah. Okay, apakah yang boleh dilaksanakan oleh guru dalam subtopik ni adalah guru yang pertama sekali menerangkan maksud sifat itqan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, menayangkan tayangan video dengan mengaitkan sifat itqan Nabi Muhammad SAW. Contohnya, kita buka lah contoh video-video yang ada sifat-sifat yang baik kan. Contoh video Umar Hana. Ni banyak video-video macam tu. Ataupun Alif dan Aisyah tu. Alif dan Aisyah, Umar dan Hana. Kita buka itu. Contoh ada perbuatan baik yang kita tanya, apakah sifat baik yang dilakukan oleh mereka ni, dan macam mana kita nak kaitkan dengan sifat itqan yang telah dilakukan, yang dimiliki oleh Rasulullah ni. Jadi itu adalah salah satu contoh aktiviti yang guru boleh laksanakan ketika dalam kelas. Dan yang ketiga, guru melaksanakan aktiviti sumbang saran dengan pelajar. Dan keempat, pelajar merumus iktibar melalui peta minda, I think, yang mudah secara berkumpulan dengan bimbingan guru. Dan akhir sekali, kumpulan-kumpulan yang dibentuk akan membuat perbintangan di hadapan kelas. Dan pentafsiran yang dilakukan adalah berdasarkan amali dan juga ujian. Dan kemahiran berfikir aras tingginya adalah mengaplikasi, menganalisis dan juga menilai. Next. Okey, untuk standard kandungannya pula 5.3, merumus, iktibar dan menilai kepribadian Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin secara beradab dan beristiqamah. Okay, standard pembelajarannya adalah murid dapat 5.3.1 menyatakan maksud pemimpin. Apakah yang dimaksudkan dengan pemimpin ni? Dan 5.3.2, murid ni dapat menjelaskan ciri-ciri kepimpinan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW ni. Dan untuk 5.3.3 pula, menganalisis peranan Nabi Muhammad SAW sebagai seorang pemimpin. Dan 5.3.4, merumus iktibar kepribadian Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin dan mengamalkannya. Ini kita boleh tengok antara sifat-sifat Rasulullah ketika baginda ni menjadi pemimpin dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Dan kita kaitkan tengok macam mana keadaan pimpinan sebuah negara pada masa kini. Kita boleh kaitkan balik dengan pelajar sebab itu bukan satu isu semasa kan. Jadi, dan akhir sekali 5.3.5, berusaha menteladani kepimpinan Rasulullah SAW sebagai pemimpin unggul secara beradab dan istiqamah. Okay, nota yang boleh dilaksanakan oleh guru adalah guru menerangkan maksud pemimpin kepada murid, menayangkan tayangan video dan mengaitkan dengan ciri-ciri kepimpinan Nabi Muhammad SAW, dan pelajar menganalisis ciri-ciri pemimpin dan iktibar melalui peta minda IT yang mudah secara berkumpulan. Dan akhir sekali, kumpulan-kumpulan yang dibentuk akan membuat perbintangan di hadapan kelas. Mentakdirkan taksiran dan kemahiran berfikir aras tinggi adalah sama seperti yang sebelum ini, iaitu amali ujian. Dan untuk kemahiran berfikir aras tinggi pula adalah mengaplikasi, menganalisis dan juga menilai. Okey, sekarang kita akan masuk ke DSP Peringkat Islam untuk tahun yang terakhir di sekolah rendah, iaitu tahun ke-6. Kita akan mulakan dengan bagi subjek akidah. Subtopik akidah. Subtopik akidah adalah subtopik yang ketiga. Ada topik yang ketiga dalam Pendidikan Islam tahun 6. Pertama sekali kita akan lihat dulu standard kandungan 3.1. Meyakini dan membuktikan Allah bersifat sama. Okay, ini sama seperti tahun 5 tadi. Dia akan mula untuk akidah ni kita akan mula dengan sifat-sifat Allah dalam 2 tajuk. Lepas tu 2 tajuk selepas tu adalah nama-nama Allah, dan 2 tajuk yang terakhir tu adalah macam antara bidang lain dalam bidang akidah ni. Okay, untuk yang ni 3.1 adalah Allah bersifat sama. Boleh tengok 3.2.
Okay, 32 adalah Allah bersifat basar. Jadi Allah bersifat basar dan juga Allah bersifat sama. Saya akan baca sekali ya sebab standard pembelajarannya adalah sama, iaitu murid dapat menerangkan pengertian Allah bersifat basar dan juga sama, iaitu Allah Maha melihat dan juga Allah Maha mendengar. Menerangkan dalil nakli Allah bersifat basar dan sama serta artinya, menjelaskan maksud meyakini Allah bersifat basar dan sama melalui dalil akli. Dalil akli ni dalil berdasarkan akal, iaitu ada hujah-hujah lah. Dan hujah tu bukan sekadar hujah yang suka-suka hati, tapi hujah yang telah disepakati oleh para ulama. Dan seterusnya, menganalisis kesan meyakini Allah bersifat basar dan sama dalam kehidupan seharian. Dan seterusnya, membuktikan keyakinan Allah bersifat basar dan sama melalui tindakan. Dan bila kita tahu kata Allah ni bersifat basar dan sama, jadi apa yang kita akan buat dan apa yang kita akan elakkan dalam kehidupan kita. Jadi kita nak belajar kita macam tu lah. Mereka ni dapat berfikir. Ataupun tuan untuk berfikir tu, mereka ni dapat menganalisis ataupun menilai secara sendiri. Okay, apabila Allah ni bersifat macam ni, apa yang kita kena buat, apa yang kita kena elak. Okay, itu salah satu daripada apa yang diingini melalui standard pembelajaran topik ni. Untuk 3.26 pula, merumuskan kefahaman dan keyakinan tentang Allah bersifat basar dengan sentiasa memelihara amalan harian. Okay, apakah aktiviti yang boleh dilakukan oleh guru adalah pertama sekali dengan menjelaskan maksud meyakini sifat Allah as-sama dan juga basar. Okay, seterusnya guru membacakan dan menerangkan dalil nakli Allah bersifat sama dan juga basar. Guru menghubung kaitkan kesan meyakini sifat Allah sama dan basar melalui perbincangan, melaksanakan aktif secara berkumpulan bagi menyelesaikan soalan kefahaman. Pentafsiran dapat dilakukan dalam melalui ujian formatif. Dan kemahiran fikir aras tinggi adalah menganalisis, mengaplikasi dan juga menilai. Okay. Untuk 3.3 ni 3.3 ni juga adalah sifat yang sama seperti yang tadi, iaitu Allah bersifat kalam, iaitu Allah berkata-kata. Berdasarkan standard pembelajaran, apa yang kita ingin adalah murid dapat menerangkan pengertian Allah bersifat kalam, menerangkan dalil akli dan nakli, menerangkan dalil nakli Allah bersifat kalam dan artinya. Dalil nakli ni adalah dalil berdasarkan Al-Quran. Dan seterusnya menjelaskan maksud meyakini Allah bersifat kalam melalui dalil akli. Dan 3.34 menganalisis kesan meyakini Allah bersifat kalam dalam kehidupan seharian. 3.3.5 pula membuktikan keyakinan Allah bersifat kalam melalui tindakan. Dan untuk 3.3.6 pula merumuskan kefahaman dan keyakinan tentang Allah bersifat kalam dan sentiasa memelihara amalan harian. Okay, apa yang dapat guru lakukan ni adalah sama dengan aktiviti untuk Allah bersifat sama, basar dan juga kalam. Itu aktiviti yang tadi. Dan pentafsiran yang dapat dilakukan adalah ujian. Kemahiran berfikir aras tingginya adalah menganalisis, mengaplikasi dan juga menilai. Okay, untuk standard kandungan 3.4 bagi tahun 6 ni adalah kita memahami dan meyakini nama Allah SWT Al-Hasib. Ini adalah nama Allah Al-Hasib sebagai pegangan dan benteng dalam kehidupan seharian. Okay, dalam berdasarkan standard pembelajaran ni, apa yang kita nak? Kita nak murid ini dapat menerangkan pengertian Allah Al-Hasib. Apakah yang dimaksudkan dengan Al-Hasib ni? Dan menerangkan maksud dan meyakini nama Allah Al-Hasib. First tu murid ni mestilah dapat memahami pengertian Allah bersifat nama Allah Al-Hasib ni. Kemudian apakah yang dimaksudkan dengan maksud nama Allah Al-Hasib ni? Dan bila belajar data tu, kita harapkan agar pelajar dapat meyakini nama Allah itu. Dan seterusnya adalah menghuraikan dalil nakli nama Allah Al-Hasib dan artinya, menganalisis kesan meyakini nama Allah Al-Hasib dalam kehidupan seharian, menyebutkan keyakinan nama Allah Al-Hasib melalui tindakan, dan merumuskan kefahaman dan keyakinan tentang nama Allah Al-Hasib dengan sentiasa memelihara amalan harian.
Aktiviti yang guru dapat lakukan tadi lah adalah kita tengok aktiviti yang dijalankan ni semua adalah berdasarkan dengan standard pembelajaran. Untuk kita penuhi standard pembelajaran tu aturan tadi adalah menerang agar pelajar ni dapat memahami apakah yang dimaksudkan dengan al-hasib. Jadi apa yang diperlukan oleh guru adalah menjelaskan maksud al-hasib tu dengan lebih terperinci. Dan seterusnya murid ni digalakkan untuk menghafal dari nakli berkenaan nama Allah al-hasib. Kita nak pelajar ni selain daripada tahu apakah yang dimaksudkan dengan al-hasib tu, dan pelajar juga dapat menjelaskan berdasarkan dalil nakli, iaitu berdasarkan ayat Quran apakah yang dimaksudkan dengan nama Allah al-hasib tu. Dan seterusnya memberikan contoh yang dapat dikaitkan dengan kehidupan seharian. Ini agar pelajar ni dapat membuat analisis ataupun membuat hubung kait di antara apa yang dipelajari ni dengan kehidupan seharian. Dan akhir sekali adalah melaksanakan aktiviti yang membolehkan murid membentangkan hasil rumusan masing-masing terhadap pembelajaran mengenai nama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pentaksiran dapat dilakukan adalah ujian dan juga amali lisan. Amali lisan tadi itulah melalui pembentangan hasil kajian dan juga hafalan tadi. Dan kemahiran berfikir aras tingginya adalah menganalisis, mengaplikasi dan juga menilai. Sama seperti yang sebelumnya. Untuk tindak kandungan 3.5 adalah memahami dan meyakini nama Allah SWT Zul Jalali wal Ikram sebagai pegangan dan benteng dalam kehidupan seharian. Jadi dalam standard pelajaran ini juga adalah sama dengan standard pelajaran dalam 3.4 tadi. Dan antara aktiviti yang dapat dilaksanakan oleh guru adalah dengan antara salah satunya adalah dengan memberi contoh yang dapat dikaitkan dengan kehidupan seharian kita. Dan melaksanakan aktiviti yang bolehkan murid ni membentangkan hasil rumusan masing-masing terhadap pembelajaran mengenai nama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pentaksiran dapat dilakukan berdasarkan topik ni tidak lain dan tidak bukan lagi iaitu melalui ujian formatif dan juga amali lisan. Dan akhir sekali kemahiran fikir aras tingginya adalah menganalisis, mengaplikasi dan juga menilai. 36 adalah memahami dan mengenal pasti konsep syirik sebagai benteng dalam kehidupan harian. Untuk standard pembelajaran, murid dapat menyastakan maksud syirik. Apakah yang dimaksudkan dengan syirik ni? Dan seterusnya menganalisis beberapa dalil nakli berkaitan dengan konsep syirik. Jadi pelajar dapat tahu apakah yang dimaksudkan dengan syirik ni. Dan untuk 36.3 ni menguraikan bahagian-bahagian syirik dan keadaan yang boleh membawa kepada syirik. Dan untuk 36.4 pula adalah menguraikan dalil nakli nama Allah al-hasib. Menguraikan dalil nakli berkenaan syirik ni dan artinya. Dan 36.5 adalah menganalisis akibat mengamalkan syirik dalam kehidupan seharian. Dan 36.6 adalah merosakkan konsep syirik dan menjauhi perkara-perkara yang boleh membawa kepada syirik. Sebenarnya 36.6 tu mengelakkan konsep syirik dan menjauhi perkara-perkara yang boleh membawa kepada syirik. Antara guru yang guru lakukan ni adalah guru menjelaskan yang lebih terperinci mengenai syirik kepada pelajar. Sebab kalau kita tengok syirik ni kadang-kadang kita tak perasan benda tu dia ada dalam budaya, dalam amalan harian kadang-kadang tu sampai jadi kita nak pelajar ni boleh membezakan lah antara amalan-amalan syirik yang mereka lakukan. Seterusnya adalah menghubung kaitkan amalan syirik yang semakin berluasa dalam kalangan masyarakat. Yang tadi saya kata tu dia dapat membezakan di antara amalan tradisi budaya ataupun amalan syirik. Sebab benda ni dia dekat sangat. Kadang-kadang kita ingat benda tu biasa je, tapi kita tengok tak boleh punya syirik macam tu. Pentaksiran yang dapat kita lakukan adalah melalui ujian dan kemahiran berfikir aras tinggi ni adalah menganalisis, mengaplikasi dan juga menilai. Untuk 3.7 pula adalah memahami dan mengenal pasti konsep sam'iyah sebagai benteng dalam kehidupan harian. Dalam standard pembelajaran ni apa kita nak murid dapat menyatakan maksud sam'iyah. Apa yang dimaksudkan dengan sam'iyah ni? Dan murid ni mestilah menjelaskan maksud
meyakini perkara-perkara sam'iyat dan contoh-contohnya. Murid mesti tahulah apakah ini maksud. Apakah contoh-contoh sam'iyat ni. Sebab sebab sam'iyat ni kan benda yang kita tak nampak tapi kita tahu kan. Jadi kita nak belajar ni dapat tahu apakah contoh-contohnya tu walaupun mereka tak dapat melihat apakah benda tu. Dan untuk 3.7.3 pula adalah merosakkan konsep syirik dan menjauhi perkara-perkara yang boleh membawa kepada syirik dalam kehidupan harian. Dan untuk 3.7.4 pula membuktikan keyakinan perkara-perkara sam'iyat melalui tindakan. Ini sebagai contoh. Contohnya adalah kita tahu antara perkara-perkara sam'iyat adalah syurga. Bila pelajar ni dapat tahu tentang syurga, jadi apakah yang dia akan buat? Apakah tindakan dia? Adakah dia nak teruskan melakukan dosa ataupun dia nak melakukan kebaikan untuk mengejar ke syurga? Macam itulah. Jadi itu antara standard pelajaran yang kita inginkan dalam topik ni. Dan untuk nota guru ni pula adalah menjelaskan kepada pelajar berkenaan maksud sam'iyat yang teliti, berikan contoh sam'iyat dengan mudah dan ringkas dan memastikan murid dapat memahami konsep sam'iyat dengan mudah. Pertaksiran yang kita dapat lakukan ni adalah melalui ujian. Biasa, pemahaman fikir aras tingginya adalah menganalisis, mengaplikasi dan juga menilai. Dan kita akan masuk kepada bidang sirah. Sirah bagi murid tahun 6. Sirah ni merupakan topik yang kelima dalam pendidikan Islam tahun 6. Antara standard kandungan yang terkandung dalam sirah ni adalah yang pertama sekali 51, merumus dan mengaplikasikan iktibar daripada peristiwa perjanjian Hudaibiyah. Melalui standard pelajaran ni, apa yang murid perlu dapat adalah menjelaskan latar belakang peristiwa perjanjian Hudaibiyah dan menguraikan isi-isi perjanjian Hudaibiyah. Seperti yang kita tahu, dalam perjanjian Hudaibiyah ni kan ada isi-isi kandungannya. Seperti gencatan senjata selama 10 tahun, umat Islam tak boleh mengerjakan haji pada tahun ni tapi kena datang pada tahun yang selepasnya. Macam tu. Itu antara isi-isi perjanjian Hudaibiyah. Jadi kita nak murid ni dapat mengetahui apakah isi-isi perjanjian tu. Jadi untuk 51.3 pula adalah memperincikan kesan daripada peristiwa perjanjian Hudaibiyah ni. Contoh perjanjian Hudaibiyah ni kan perjanjian yang dilanggar oleh kaum musyrikin. Jadi apakah kesan daripada pelanggaran tu ataupun apakah iktibar tu seperti 51.4 tu, apakah iktibar yang dapat kita peroleh daripada peristiwa perjanjian Hudaibiyah ni. Contohnya kita dapat melihatlah macam mana kepimpinan Rasulullah ni ketika perjanjian Hudaibiyah tu berlaku. Sebab walaupun pihak musyrikin tu dia berbagi macam-macam sangat syarat yang kalau kita tengok syarat-syarat tu lebih menguntungkan mereka, tapi Rasulullah tetap terima, bukan berarti kalah tapi macam sebagai tanda toleransi antara dengan kaum lain untuk macam ambil hati mereka lah. Dan untuk 51.5 pula merumus dan mengaplikasikan iktibar daripada peristiwa perjanjian Hudaibiyah dalam kehidupan seharian. Antara yang kita boleh ambil tadi adalah kepimpinan Rasulullah, sikap toleransi baginda dan sebagainya. Dan nota guru, apa yang guru boleh lakukan ni adalah beri penerangan tu, bersoal jawab dengan murid mengenai peristiwa soal perjanjian Hudaibiyah. Mungkin guru boleh buat teka-teki kat murid berkenaan apakah isi perjanjian Hudaibiyah yang betul. Guru tahu isi-isi yang salah dan isi-isi yang betul. Bagi murid boleh pilih apakah isi yang betul dan apakah isi yang salah. Dekat sini kita boleh mengaplikasikan kemahiran kibat iaitu menilai ataupun menganalisis sumber tu. Dan seterusnya perbincangan kumpulan dengan bimbingan guru untuk murid ni dapat tahu apakah iktibar atau pengajaran yang dapat diperoleh. Dan akhir sekali kumpulan membentangkan di hadapan kelas. Dan pentaksiran yang dapat dilakukan adalah melalui ujian dan juga ujian amali. Yang dimaksudkan dengan ujian amali ni adalah tu melalui ujian tu ujian formatif, ujian tertulis betul. Kalau ujian amali ni maksudnya pelajar ni boleh melalui aktiviti perbincangan kan untuk menerangkan iktibar dan peristiwa tu. Amali maksudnya pelajar tu boleh bercakap ataupun boleh tambah dekat sini nota guru, pelajar ni boleh melakukan dia kata simulasi
Simulasi ataupun melaksanakan aktiviti pemangsaran dengan pelajar yang tak tertulis dalam terguru dalam ni. Dan kemahiran berfikir aras tingginya adalah menganalisis, mengaplikasi dan juga menilai. Sekarang kita akan tengok standard kandungan 5.12, merumus dan mengaplikasikan iktibar daripada peristiwa pembukaan Kota Mekah. Melalui standard pelajaran ni, apa yang kita nak murid dapat adalah menjelaskan latar belakang peristiwa pembukaan Kota Mekah. Antara yang terkandung dalam ni, kita tengoklah macam mana strategi Rasulullah sebelum nak pembukaan Kota Mekah tu, ataupun ni, apakah peristiwa-peristiwa yang berlaku sebelum pembukaan Kota Mekah tu. Dan melalui 5.24 ke, kita nak pelajar ni dapat menganalisis iktibar daripada peristiwa pembukaan Kota Mekah. Yang untuk menjelaskan peristiwa tadi tu, kita nak pelajar ni tahu sebelum pembukaan Kota Mekah ni apa peristiwa-peristiwa penting yang berlaku. Contohnya pengislaman bapa saudara Nabi iaitu Al-Abbas bin Abu Muttalib. Dan untuk 5.2.5 pula, kita hendak belajar merumus dan mengaplikasikan iktibar daripada peristiwa ni, peristiwa pembukaan Kota Mekah dalam kehidupan seharian mereka. Agar pelajar ni maksudnya bukan sekadar belajar tetapi boleh aplikasi. Bila buat sesuatu tu, benda ni pernah berlaku pada zaman Rasulullah dulu. Seperti kita belajar sejarah lah. Siapa yang tidak mengingati sejarah, maka dia akan mengulangi sejarah. Jadi bila kita tahu apa yang dilakukan oleh Rasulullah ni, macam strategi baginda ataupun apakah yang dijalankan oleh baginda pada ketika tu, kita ni dapat juga aplikasikan tu dalam kehidupan seharian kita. Dan nota guru yang dapat guru lakukan adalah sama seperti yang sebelum ini, cuma saya tambah satu, iaitu menunjukkan video-video yang bersesuaian dengan topik. Boleh tengok kat YouTube, sekarang ni ada banyak kartun. Tapi bukan kartun yang kita larang lah. Ada kartun yang macam dia menceritakan balik tentang detik-detik peristiwa ketika pembukaan Kota Mekah ni. Tapi jangan risaulah, dia macam dia tak ada lah buat gambaran Rasulullah macam mana apa, tak. Dia buat macam cahaya tu je. Macam tak lukis lah Rasulullah tu apa lah. Jadi dia just melalui cerita tu, video tu dia nak tunjukkan macam mana kronologi peristiwa yang berlaku tu. Jadi bila kita gunakan video ni sebagai bahan alasannya, kita dapat tarik minat pelajar untuk ataupun kita dapat tarik minat pelajar untuk lebih fokus terhadap isi apa yang kita nak sampaikan ketika kelas tu. Dan untuk pentaksiran juga adalah melalui ujian dan amali. Dan akhir sekali, kemahiran fikir aras tingginya adalah menganalisis, mengaplikasi dan juga menilai. Ada lagi dua. Untuk 5.3, merumus dan mengaplikasikan iktibar daripada perkembangan Islam pada zaman Rasulullah SAW selepas pembukaan Kota Mekah. Jadi tadi 5.2 kita tahu mengenai peristiwa ketika pembukaan Kota Mekah. Tapi untuk 5.3 ni, peristiwa selepas pembukaan Kota Mekah dan perkembangan Islam ketika itu. Tengok standard pembelajaran dia. Murid dapat menerangkan strategi Rasulullah SAW selepas pembukaan Kota Mekah. Maksudnya selepas Rasulullah ni dah berjaya menakluk Kota Mekah tu, apakah strategi yang Rasulullah lakukan? Adakah Rasulullah terus menghukum orang-orang yang bukan Islam? Macam mana? Jadi kita nak belajar tu boleh tahu lah apakah yang Rasulullah lakukan selepas berjaya menakluki Kota Mekah tu. Dan untuk 5.3.2 menjelaskan cabaran yang dihadapi oleh Rasulullah SAW dalam menyampaikan dakwah. Tengoklah dakwah Rasulullah ni kan banyak orang Mekah tolak kan ketika tu. Jadi macam mana Rasulullah ni hadapi cabaran tu. Dan apakah cabaran tu apakah bentuk cabaran yang dihadapi oleh baginda tu. Dan untuk 5.3.3 menganalisis kesan dakwah Rasulullah SAW selepas pembukaan Kota Mekah. Dari 5.3.4 merumus dan mengaplikasikan iktibar daripada perkembangan Islam pada zaman Rasulullah SAW selepas pembukaan Kota Mekah dalam kehidupan seharian. Antara aktiviti yang dapat dilakukan oleh guru, kita guru ni adalah saya akan pilih bersoal jawab dengan murid mengenai peristiwa perkembangan. Dan bersoal jawab ni kita boleh kita
kita boleh gunakan ni sebagai satu isu untuk kita bagi belajar ni, sebab dia kan cerita pasal perkembangan Islam. Perkembangan Islam ni luas, jadi apakah perkembangan Islam yang berlaku pada tu, kita menjadikan sebagai satu isu agar pelajar ni dapat mengaplikasikan kebat menganalisis apa yang dipelajari oleh mereka tu, untuk mereka tahu apakah perkembangan Islam yang sebenarnya berlaku pada ketika tu. Dan selain itu, menghubung kaitkan kesan perkembangan yang dikecapi dengan masa kini. Okay, apakah hasil perkembangan Islam yang berlaku selepas pembukaan Kota Mekah tu dengan apa yang Islam yang kita nikmati pada masa kini. Antaranya adalah nikmat Islam yang kita terima ni, mana ada lagi dah pergaduhan yang terlampau ketara tu, melainkan peperangan antar negara tu lah. Dan akhir sekali kumpulan membentangkan di hadapan kelas. Ini maksudnya guru boleh melaksanakan aktiviti berkumpulan untuk pelajar ni membincangkan tentang topik ni. Dan bertaksiran yang dilakukan adalah ujian dan juga amali. Kemahiran berfikir aras tingginya pula adalah menganalisis, mengaplikasi dan juga menilai. Seterusnya, untuk standard kandungan 54, merumus dan mengaplikasikan iktibar dari peristiwa Hijjatul Wada, iaitu peristiwa Haji Rasulullah SAW yang terakhir, iaitu kita panggil sebagai Haji Perpisahan. Di standard pembelajaran yang kita inginkan pelajar dapat dalam subtopik ni adalah menerangkan latar belakang peristiwa Hijjatul Wada. Maksudnya apakah yang dimaksudkan dengan peristiwa Hijjatul Wada ni, dan macam mana peristiwa Hijjatul Wada ni boleh berlaku. Menjelaskan kronologi peristiwa Hijjatul Wada. Maksudnya dari awal macam mana peristiwa ni boleh berlaku, ketika peristiwa ni berlaku dan apa yang akan berlaku selepas ni, secara kronologi. Dan seterusnya, menganalisis isi-isi penting daripada khutbah terakhir Rasulullah SAW. Dan isi-isi penting daripada khutbah tu masih macam kalau ni, kalau buku kat mana, masih ada sampai sekarang. Dan patutnya kita berpeganglah dengan isi-isi penting daripada khutbah terakhir ni. Apakah intipati utama yang Rasulullah nak sampaikan sebenarnya dalam isi-isi khutbah baginda yang terakhir ni. Dan untuk 54 pula, merumus dan mengaplikasikan iktibar daripada peristiwa Hijjatul Wada dalam kehidupan seharian. Okay, kita tengok nota gurunya. Yang pertama sekali, guru menceritakan peristiwa Hijjatul Wada ni. Sebab ni kan satu topik sirah, jadi sirah ni memang kita kena banyak bercerita. Memang tak dinafikan lagi, kita memang kena banyak cerita. Sebab kita nak pelajar tu dapat terima cerita tu secara kronologi, ataupun dia boleh ingat gaya guru tu bercerita ataupun sebagainya. Dan aktiviti yang dapat lakukan oleh guru yang lain adalah melaksanakan aktiviti khutbah dengan menggunakan petikan khutbah terakhir daripada Rasulullah SAW. Jadi di sini juga selain daripada kita menggunakan selain kita menggunakan isi-isi penting daripada khutbah tu, kita juga dapat melatih pelajar ni untuk menjadi khutbah ataupun untuk lebih yakin ketika berkata-kata di hadapan kelas. Jadi kita dapat melahirkan seorang murid yang lebih berkeyakinan pada masa depan. Itulah. Dan selain itu juga melakukan perbincangan kumpulan dengan bimbingan guru berdasarkan iktibar daripada peristiwa. Ini melaksanakan perbincangan seperti biasa, dan kumpulan membentangkan di hadapan kelas. Pentaksirannya adalah melalui ujian amali, kemahiran fikir aras tinggi, dalam menganalisis, mengaplikasi dan juga menilai. Okay, dan yang terakhir adalah standard kandungan adalah 5.5, iaitu merumus dan mengaplikasikan iktibar daripada peristiwa kewafatan Rasulullah SAW. Okay, peristiwa kewafatan Rasulullah SAW ni, yang ni memang antara rasa subtopik yang best. Itulah macam subtopik yang kita dapat sentuh hati pelajar. Dalam standard pembelajaran ni, apa yang kita nak adalah 50.51 menerangkan peristiwa sebelum kewafatan Rasulullah SAW. Jadi kita nak pelajar ni dapat menerangkan peristiwa sebelum kewafatan Rasulullah ni, apa yang berlaku sebelum baginda wafat. 50.52 menjelaskan peristiwa pada hari kewafatan Rasulullah SAW
menguraikan beberapa reaksi orang sahabat tentang kewafatan Rasulullah SAW pada ketika itu. Okay, kata bila dikabarkan kepada para sahabat yang Rasulullah telah wafat, dan ada beberapa reaksi, antaranya reaksi daripada Sayyidina Umar Khattab yang sangat garang itu, siapa yang sebut kata Rasulullah dah wafat, dia akan pancung orang tu. Jadi kita nak belajar ni dapat tahu apakah reaksi daripada beberapa orang sahabat ni bila daripada habarkan tentang peristiwa kewafatan Rasulullah tu. Dan untuk 5.53, menganalisis kesan daripada peristiwa kewafatan Rasulullah SAW. Apakah kesan kewafatan Rasulullah SAW ni, peristiwa kewafatan Rasulullah ni terhadap semua, sama ada terhadap umat Islam ketika itu, macam mana penerimaan mereka ataupun macam mana keadaan Islam masa tu dan sebagainya. Dan untuk 5.54 pula, merumus dan mengaplikasikan iktibar daripada peristiwa kewafatan Rasulullah SAW dalam kehidupan seharian. Okay, antara nota gurunya adalah guru menceritakan peristiwa kewafatan Rasulullah SAW secara kronologi. So pentingnya dalam satu topik ni kita kena banyak cerita kan. Yang pentingnya dalam satu topik ni sebab peristiwa kewafatan Rasulullah ni biasanya antara cerita yang sangat menyentuh hati. Jadi guru dapat sampaikan cerita ni dengan menggunakan gaya bahasa ataupun menggunakan bahan-bahan dan sebagainya yang dapat membantu agar cerita tu lebih sampai kepada pelajar. Dan pelajar ni dapat ingat cerita tu. Maksudnya dia memberi kesan dalam terhadap pelajar. Dan yang kedua, memastikan agar murid dapat menghayati dan menghargai segala pengorbanan dan jasa Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, menyenaraikan reaksi daripada para sahabat. Okay. Tadi kita dalam setiap pelajaran kita nak murid ni dapat menguraikan reaksi para sahabat. Jadi dalam nota guru ni, guru boleh buat satu latihan yang untuk murid ni menyenaraikan reaksi daripada para sahabat. Setiap reaksi daripada para sahabat, macam contoh Sayyidina Umar kata apakah reaksinya, Sayyidina Abu Bakar Siddiq apakah reaksinya, Sayyidina Ali apakah reaksinya. Jadi situ kita dapat pelajar ni macam dapat menganalisis ataupun menilai betapa sayangnya para sahabat ni dekat Rasulullah sampai kewafatan Rasulullah tu sangat memberi kesan dalam kepada mereka. Itulah. Dan yang keempat, perbincangan kumpulan dengan bimbingan guru untuk menguraikan iktibar daripada peristiwa. Dan yang terakhir adalah kumpulan membentangkan di hadapan kelas. Letak sidang yang dapat kita jalankan adalah melalui ujian dan juga amali. Kemahiran berfikir aras tinggi yang diaplikasikan adalah menganalisis, mengaplikasi dan juga menilai. Jadi sekian, itu sahaja daripada kumpulan kami berkenaan dengan dokumen standard DSKP Pendidikan Islam tahun 1 sehingga tahun 6. Wallahualam.